اقرأ كتاب الله ترق جنانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah. Kita berhenti sampai ayat 53. Sebelum kita sambung ayat 54, kita tengok antara pengajaran daripada ayat yang lepas. Daripada ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Dan ingatlah ketika mana kami berjanji dengan Musa selama 40 hari untuk menerima kitab Taurat. Kemudian dalam tempoh peninggalan Musa itu, kaum Nabi Musa telah mencipta Tuhan, telah membuat Tuhan daripada emas dan perak dalam bentuk seekor lembu ataupun anak lembu untuk disembah. Dan Allah kata wa antum zalimun, kamu adalah orang yang zalim. Kemudian ayat 52, summa afawna ankum, kemudian kami maafkan kamu terhadap kesilapan itu, dan kesilapan itu adalah kesilapan yang sangat besar, iaitu syirik dan kufur kepada Allah. Semoga dengan kemaafan Allah itu la'allakum tashkurun, kamu akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, antara pengajaran daripada dua ayat ini ialah kejahilan. Allah menerangkan kejahilan Bani Israel, kejahilan dan kebodohan Bani Israel, sehingga tidak dapat membezakan antara Tuhan yang mencipta dengan berhala yang dicipta. Itu tahap kebodohan yang paling bodoh. Yang kedua, punca manusia tidak bersyukur kepada nikmat Allah, bahkan sentiasa kufur kepada Allah walaupun nikmatnya begitu banyak, ialah kerana tidak kenal Tuhan. Sebab itu kita dah sebut semalam, lepas Bani Israel selamat daripada kezaliman, kejahatan Firaun dan pengikutnya, iaitu Firaun dan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah, baru dia dapat nikmat yang paling besar, iaitu antara nikmat yang terbesar, iaitu selamat daripada kezaliman Firaun dan pengikutnya sekian lama. Tapi baru je lepas dapat nikmat tersebut, mereka terus minta kepada Musa untuk menyembah berhala, sebagaimana yang mereka nampak terhadap satu kaum yang sedang menyembah berhala. Maka Nabi Musa AS menjawab, innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kamu ni memang kaum yang jahil, tidak kenal Tuhan. Jadi manusia
Selagi mana dia jahil, tidak kenal Tuhan, dapatlah nikmat banyak mana pun, dapatlah nikmat besar mana sekalipun, dia tidak akan kembali kepada Allah selagi dia tidak kenal Tuhan penciptanya. Yang kedua, pengajaran daripada dua ayat ini ialah menyembah selain daripada Allah adalah satu kezaliman. Wa antum zalimun. Menyembah selain daripada Allah adalah satu kezaliman, iaitu menzalimi diri sendiri. Yang ketiga, luasnya rahmat dan keampunan Allah kepada hamba-Nya walaupun dosa yang dilakukan terlalu besar, iaitu syirik dan kufur setelah mendapat nikmat. Kemudian yang keempat, keampunan Allah kepada seseorang mewajibkannya bersyukur kepada Allah. Keampunan Allah kepada seseorang mewajibkannya bersyukur kepada Allah, kerana keampunan Allah adalah nikmat terbesar. Kemudian ayat 53, wa iz atayna Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Ingatlah ketika mana nikmat yang seterusnya ialah kami telah beri kepada Musa alaihissalam kitab wal furqan, dan kitab Taurat itu bersifat al-furqan yang membezakan antara hak dan batil. Supaya apa? Dengan kitab itu supaya la'allakum tahtadun, kamu akan mendapat hidayat. Jadi pengajaran ayat 53 antaranya ialah Allah menurunkan kitab kepada manusia sebagai satu nikmat yang terbesar. Sebagai satu nikmat yang terbesar, iaitu dengan kitab itu manusia kenal Tuhan dan manusia mengetahui jalan kebaikan dan jalan keburukan. Yang kedua, semua kitab Allah bersifat al-furqan, iaitu membezakan antara hak dan batil, antara ilmu dan kejahilan. Yang ketiga, semua kitab Allah bertujuan untuk memberi panduan hidayat kepada manusia, bukan sekadar untuk dibaca ataupun dihafal. Yang keempat, sesiapa yang ingin mencari hidayat Allah, maka wajibnya mencari daripada kitab Allah, bukan daripada manusia. Okey. Kita sambung tadabbur. Ayat hari ini ialah berkenaan dengan bagaimana cara kaum Nabi Musa bertaubat kepada Allah setelah mereka melakukan dosa syirik kepada Allah, iaitu menyembah berhala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala, dan ingatlah ketika mana bila is ni kita dah sebutkan beberapa kali,
Bila is makna sebelum tu ada apa? Uzkuru. Ingatlah oleh kamu. Jadi uzkur ataupun uzkuru fi'il amar. Fi'il amar menunjukkan perintah. Allah perintah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad dan juga orang beriman. Bila Allah perintah kepada Nabi Muhammad, maka itu menunjukkan wajib. Apa yang wajib? Iaitu ingat kisah Musa. Jadi bila Allah perintah pada Nabi dan kepada orang beriman supaya wajib ingat kisah Musa, menunjukkan apa? Ya? Menunjukkan apa? Musa tu adalah bukan sebarangan orang. Allah tak akan suruh Nabi ingat satu kisah ataupun seseorang melainkan orang tu hebat. Kan? Macam kita lah, kita sebut kisah seseorang kepada orang yang paling kita sayang. Tentulah kisah tu adalah bernilai, bukan cerita kosong. Jadi cerita Musa ni adalah cerita manusia yang hebat di sisi Allah. Sebab tu Allah suruh Nabi dan orang beriman ingat dan ambil pengajaran. Dan kelebihan Musa apa dia? Apa kelebihan Musa dibanding dengan semua para Nabi dan Rasul? Kalimullah. Digelarkan sebagai orang yang bercakap dengan Allah. Lagi? Banyak mukjizat dia. Banyak mukjizat. Dan Nabi lain pun banyak juga. Nabi Isa pun banyak juga. Nabi Musa adalah Ulul Azmi, bukan Musa seorang, 5 orang. Paling banyak kisah para Nabi dirakam dalam Quran kisah Nabi Musa. Kenapa? Apa kelebihannya? Bani Israel lama dia. Ya? Oh, masa Musa jadi Nabi ada Nabi lain. Masa Ibrahim pun ada. Masa Ibrahim ada Ismail, ada Ishak. Dia adalah Nabi yang nombor 1 di kalangan Nabi Bani Israel. Nombor 1. Dan semua para Nabi Bani Israel dia nombor 1. Sebab tu kisahnya paling banyak dicerita dalam Al-Quran. Dan kalau ikut ranking selepas Nabi Muhammad, siapa? Nabi Ibrahim nombor 2, Musa nombor 3. Okey. Ingatlah ketika mana telah berkata Musa. Jadi manusia mulia sebab apa? Sebab pangkat ke sebab title? Sebab ilmu. Sebab Diminta. Musa ni mulia sebab apa? Semua para Nabi dipilih sebagai Rasul ataupun Nabi sebab para Nabi, para Rasul ni menjadi hamba Allah yang paling taat. Semakin dia taat, semakin dia bersifat hamba, semakin tinggi darjahnya. Kan? Sebab itulah Nabi Muhammad Allah sifatkan apa? Subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah tak sebut Muhammad, Allah tak sebut jawatannya Rasul. Tapi Allah sebut apa? Hamba. Jadi semakin manusia bersifat hamba kepada Allah, semakin mulia di sisi Allah. Sebab tu Musa tak perlu pangkat, kan? Tak ada kata wa iz qala tansri Musa. Tak perlu tansri. Okey, liqaumihi, kepada kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku. Ini bahasa apa ni? Bahasa pujuk, bahasa kasih sayang. Dia nak pujuk kaum dia yang apa ni? Yang baru je sembah berhala, kan? Mana besar tak dosa? Jadi walaupun besar dosa, tapi bahasa Musa tetap lembut. Kita kalau anak kita buat kesalahan besar, kita cakap tak dengan lembut? Anak telah buat dosa besar.
Atau berkata cakap ni keturunan abah tak pernah buat dosa macam ni kan. Jadi bahasa tu kena lembut walaupun kepada orang yang paling besar dosanya. Wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kamu zalamtum, kamu telah menzalimi anfusakum, diri kamu. Ini istilah Al-Quran, zalim pada diri sendiri. Dia tak ada dalam pendidikan di sekolah kita kan, daripada tadika ke sekolah rendah ke sampai universiti, tak ada. Pendidikan iaitu mendidik pelajar jangan zalim pada diri sendiri. Kan? Yang ada pada jangan zalim orang lain. Kan? Tapi Quran kata jangan zalim diri sendiri. Boleh? Bila dikatakan orang tu zalim pada diri sendiri? Makna dia sembah berhala saja baru zalim. Buat dosa besar je zalim. Kalau buat dosa kecil tak zalim. Sebenarnya dosa besar ke dosa kecil ke semua zalim pada diri sendiri. Kalau dia mengumpat kan, dia zalim pada siapa? Kepada orang yang dia umpat ke kepada diri dia? Diri sendiri. Tapi masa dia mengumpat, dia rasa tak dia zalim pada diri sendiri? Syok. Kita tengok dua situasi. A atuk kepala kat dinding, B sedang mengumpat. Kita kata mana yang zalim? Diri sendiri. Yang mengumpat tu? Okey, dia atuk kepala kat dinding kan? Kita kata bodohnya dia ni, dah lah SPM tak lulus, atuk kepala. Agak-agak siapa dosa besar? Tapi kita kata dia yang zalim pada diri sendiri kan? Kita tak rasa. Jadi Allah nak betulkan cara kita berfikir. Bila kita buat dosa dengan Allah ke dengan orang, sebenarnya kita zalim pada diri sendiri. Saya bagi contoh dalam surah Al-Kahfi, kisah pemilik kebun. Ayat berapa ni? Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi. Tengok. Pemilik kebun ni Allah kata apa? Wa dakhala jannatahu. Sebelum ni dia cakap pada kawan dia miskin. Dia kata apa? Ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Dia kata pada kawan dia yang miskin, aku lebih banyak harta daripada kamu. Dan aku lebih banyak pengikut ataupun staf, pekerja. Lepas tu dia pun masuk kebun. Allah kata apa? Dia masuk kebun dia, bukan kebun orang. Tapi Allah kata, wa huwa zalimun li nafsi. Dalam keadaan dia menzalimi dirinya. Di mana zalim? Dia masuk kebun dia, bukan kebun orang. Dosa apa dia buat ni? Ayat 35. Dosa apa? Riak, takabur. Kan? Jadi zalim pada diri sendiri. Ada seorang sahabat Nabi, saya lupa nama dia. Dia kata, saya tak pernah zalim pada orang dan saya tak pernah buat baik pada orang. Boleh percaya tak kita tak pernah zalim pada orang? Paling-paling kurang pada anak kan, pada isteri kan? Tapi dia kata, saya tak pernah buat zalim pada orang. Apa maksud dia? Bukan. Tak, dia nak bagi tahu dia tak pernah buat zalim pada orang. Dia apa tadi? Dia tak pernah zalim pada orang. Maksud dia apa dia? Bila dia buat zalim pada orang, makna dia buat zalim pada diri dia.
Boleh faham? Jadi sebenarnya aku tak pernah zalim pada orang walaupun nampak aku ambil hak dia. Bila aku ambil hak dia, sebenarnya aku zalim pada. Bila aku tampar orang, nampak aku zalim pada orang? Tak, sebenarnya aku zalim pada diri sendiri. Bila aku mengumpat orang, nampak macam aku zalim pada orang? Tak, sebenarnya aku zalim pada diri sendiri. Dan satu lagi, aku tak pernah buat baik pada orang. Tak masuk akal seorang sahabat tak pernah buat baik pada orang. Maksud dia apa? Maksud dia ialah aku sentiasa buat baik pada orang pada gambaran zahir. Tapi sebenar, bila buat baik pada orang, sebenar aku buat baik. Makna aku tak pernah buat baik pada orang walaupun nampak buat baik pada orang. Boleh? Oh, payah nak faham tu. Nak faham satu, nak praktis satu. Nak pergi mana ni? Nak buat baik pada orang. Nak buat baik pada diri sendiri. Kalau nak buat baik pada diri sendiri, kenapa keluar? Ialah nak bantu orang miskin. Itu bukan bantu diri sendiri. Itu tak. Bila saya bantu orang miskin, sebenarnya saya bantu diri saya sendiri. Boleh? Bila kita faham buat baik pada orang ialah bantu diri, apa yang berlaku lepas tu? Oh, kita akan semakin semangat dan semakin banyak buat, semakin rajin. Sebab apa? Ini untuk aku. Kan? Okey. Jadi kata Nabi Musa AS, wahai kaum aku, sesungguhnya kamu telah menzalimi diri kamu dengan apa ni? Bittikhazi, dengan kamu mengambil ijlah, berhala lah, berhala dalam bentuk anak lembu. Jadi bila kamu zalim pada diri sendiri, iaitu sembah berhala, maka nasihat seorang bapa, seorang guru, seorang nabi apa dia? Segera fatubu. Fa ni dalam masyarakat makna apa? Segera. Jangan tangguh. Dan kalau soma lain, kalau soma bertobatlah minggu depan. Ataupun tunggu bulan Ramadan, taubatlah. Ataupun tunggu hari raya kan, kosong-kosong. Fatubu, maka terus bertaubat. Tubu bahasa Arab, tapi bila terjemah taubat. Taubat tu bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Arab. Bahasa Melayu sebenar apa dia? Taba yatubu. Ini asal dia. Taba, mudhari' dia yatubu. Kemudian masdar dia apa dia? Taubatan. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi semua ni bahasa Arab. Taba kita terjemah taubat. Sebenarnya bahasa Arab juga. Jadi bahasa Melayu sebenarnya apa makna taubat? Kembali. Kembali, betul. Taba makna raja'ah. Raja'ah kan? Raja'ah pula makna apa? Kembali. Orang Melayu bila bercerai dia terjemah, dia kata apa? Rujuk tu bahasa Arab. Lepas tu dia terjemah kembali. Lepas tu dia pakai dua-dua sekali. Rujuk kembali. Kan? Saya tak tahu apa tujuan dia terjemahkan. Kalau nak pakai Arab terus saja. Okey, kembali. Apa makna kembali? Iaitu kamu tengah buat maksiat, kembali pada Allah. Iaitu tinggal maksiat, taat. Kalau kamu tak solat kan, taubat macam mana? Tinggal perbuatan tak solat, kemudian kembali dengan mendirikan solat. Bertaubatlah oleh kamu ila kepada bari. Bari apa dia? Apa makna bari? Siapa hafal Al-Asma'ul Husna? 99. Hafal. Hafal? Nama Allah Al-Bari. Ada tak dalam 99 nama Allah Al-Bari? Ada? Dia kena menasyid dulu kan, baru keluar tu semua tu. Yang maha
Yang maha? Bukan mengurus. Bukan. Mencipta. Dia ada Al-Khaliq. Dalam surah apa ni? Ya, yang kita baca tadi. Surah Al-Hasyr. Tak ingat dah. Cuba baca ayat tu. Ada Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Huwal Khaliqul Huwal Khaliqul Al-Bari'u Al-Musawwir kan? Ni semua ni tiga-tiga ni dia ada persamaan. Kalau sebut Al-Bari saja tu macam ayat tu, makna dia juga Al-Khaliq, sama. Kalau sebut Al-Khaliq sahaja, makna dia juga adalah Al-Bari. Kalau sebut Al-Musawwir sahaja, makna dia juga Al-Khaliq ataupun Al-Bari. Tapi kalau sebut tiga sekaligus, ada perbezaan. Apa dia? Betul kan susunan ayat macam ni? Kalau sebut tiga-tiga ni, Al-Khaliq ni mula plan. Al-Bari betul-betul buat dah. Al-Musawwir jadi betul-betul sebagaimana yang plan. Sebab manusia kadang-kadang dapat plan kan, plan rumah. Lukis kan. Batu masa jadi tak sama kan? Ataupun masa jadi dia ubah pula. Tak sesuai ni, kena tambah satu bilik lagi. Boleh faham? Tapi Allah bila dah jadi sama dengan plan asal. Sebab apa? Sebab Allah dah tahu apa yang akan berlaku akan datang. Okey. Jadi Musa kata apa? Kembalilah kamu kepada bari'ikum. Kenapa Musa guna perkataan bari'? Kenapa tak guna ilallah? Fatubu ilallah. Itu tadabbur. Ada ayat fatubu ilallah, kembali pada Allah. Tapi Nabi Musa tak guna Allah. Nabi Musa kata ila bari'ikum. Makna ila khaliqikum. Bertaubatlah kamu, kembalilah kepada pencipta kamu. Apa mesej yang Musa nak sampaikan? Sebenarnya Allah nak, Musa nak bagi tahu ni, perbuatan kamu ni sangat-sangat tidak patut. Kenapa? Kamu sembah lembu yang langsung tak cipta kamu. Bahkan kamu yang buat lembu tu. Jadi kembalilah kepada yang mencipta kamu yang sebenar. Yang mendidik kamu, yang bagi rezeki, yang bagi nyawa pada kamu. Baru betul. Bila kamu buat sesuatu, lepas tu kamu sembah, akal kamu dah tak waras. Kembali kepada kewarasan. Okey. Lepas tu, tengok ayat Quran. Bertaubat. Macam mana cara bertaubat? Maka Musa pun jelas. Cara bertaubat. Faqtulu. Maka, uqtulu, bunuhlah. Anfusakum. Diri kamu. Macam mana ni? Macam mana bunuh diri? Adakah yang sembah berhala tu ambil pisau tikam diri sendiri? Ataupun ambil pisau dia tikam orang lain pula tikam dia? Macam mana? Yelah, kalau ikut ayat ni bunuh diri sendiri kan? Macam ambil pisau tikam diri sendiri. Adakah macam tu? Ataupun A ambil pisau bunuh B, B ambil pisau bunuh A? Yang ke? Apa dah? Tak, dia nak mati ambil masa dulu, sempat tikam orang juga. Mati, yang mana? Ya? Yang pertama bunuh diri sendiri. Apa dah? Bukan yang berbunuh-bunuh. Yang tak dosa tu yang kena bunuhkan orang yang berdosa. Kan macam tu kan? Ada pandangan boleh. Itu nak jawab, nak tanya ke nak jawab ke nak tanya saya? Okey, dia banyak pendapat. Dia bunuh diri ni, maksud dia bukan bunuh diri sendiri. Dia macam ayat ni. Wala
talmizu anfusakum. Jangan kamu mencela diri kamu. Ada tak orang cela diri sendiri? Aku ni memang lembab lah. Ada? Tak ada. Dia cela orang kan? Tapi Allah guna berkata, jangan cela diri kamu. Maksud apa? Yelah, kenapa cela orang dikatakan cela diri sendiri? Ha? Nanti orang tu cela. Satu. Maksud pertama ialah orang tu saudara kita. Kan orang Islam ni adalah sebagai bersaudarakan macam satu badan. Bila kita cela, sedangkan dia sebahagian daripada kita, seumpama kita cela diri sendiri. Satu. Yang kedua, kita cela diri sendiri, sebenarnya kita cela orang. Tapi bila kita cela orang, menyebabkan dia. Jadi, kita dicela, puncanya kita sendiri mencela orang. Jadi, jangan buat sesuatu yang menyebab kita sendiri dicela. Itu jangan cela orang. Sama lah ni. Bunuh diri kamu, iaitu bunuh orang lain. Kenapa dikatakan diri kamu? Sebab dia sebahagian daripada kamu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Okey, pendapat pertama, tak mungkin bunuh diri sendiri, tak mungkin. Kenapa tak mungkin? Satu benda yang sangat-sangat susah. Akhirnya tak jadi bunuh, tak jadi bertaubat. Jadi pendapat pertama, yang sama-sama sembah berhala ni, A bunuh B, B bunuh A. Membunuh antara sama-sama penyembah berhala. Satu. Pendapat kedua, yang tak sembah ni, yang baiklah, bunuh yang menyembah berhala. Kan? Agak-agak antara dua ni yang mana lebih tepat? Yang baik yang Yang kedua, sembah tu dulu. Ada pastilah siapa yang berhala tu. Tak. Yang mana lebih menunjukkan taubat dia ikhlas? Orang yang tak berdosa bunuh dia, ataupun yang sama-sama berdosa masing-masing bunuh antara satu sama lain? Yang mana lebih menunjukkan ikhlas? Yang baik. Tak, pendapat dalam tafsir mengatakan yang paling menunjukkan ikhlas ialah yang sama-sama berdosa bunuh masing-masing. Sebab masing-masing bersalah kan? Tapi kalau yang tak bersalah bunuh tu, dia rasa macam, kenapa kamu nak bunuh aku? Kamu tak terlibat kan? Ini urusan kami. Kemudian satu lagi pendapat, adakah mereka bunuh ketika waktu gelap ataupun ketika siang? Sebab beza tu. Kalau bunuh siang, kadang-kadang anak kena bunuh bapa dia. Nak bunuh ke tak? Sebab nampak. Bapa pula tengok anak dia nak bunuh ke tak kan? Akhirnya teragak-agak. Jadi ada pendapat mengatakan sebab masing-masing rasa tak sampai hati, Allah jadikan waktu tu gelap. Jadi bila bunuh dia tak perasan siapa. Kan? Tapi ada juga pendapat mengatakan mereka bunuh dalam keadaan siang hari dan mereka sedar siapa yang dibunuh. Bahkan bunuh siang hari dalam keadaan dia sedar siapa dibunuh, lagi menunjukkan keikhlasan mereka bertaubat. Okey. Ada dalam tafsir Al-Marawi dikatakan yang dibunuh ni semua lebih kurang 3,000 orang. Pendapat. Apa? Tak. 3,000. Dalam tafsir kata 3,000. Okey. Boleh Zalikum, demikian itu. Demikian itu apa dia ni? Taubat dengan bunuh diri, bunuh orang lain ialah khairun, lebih baik. Lakum. Lebih baik bagi kamu. Tapi baik di sisi siapa? Inda rabbikum, di sisi bari'ikum kan? Di sisi pencipta kamu.
Tengok, Quran nak mendidik hati kita. Apa dia? Allah kata, Musa kata, bunuh diri untuk bertobat lebih baik daripada tak bunuh diri. Macam mana tu? Kita kalau diberi pilihan, bertobat tanpa bunuh diri dengan bertobat dengan bunuh diri, kita pilih yang mana? Tapi yang Allah kata yang lebih baik yang mana? Pasal apa kita pilih tak bunuh diri? Allah kata lebih baik bunuh. Dan Bani Israel, walaupun jahat dia pilih yang terbaik di sisi Allah. Dia bunuh. Kenapa? Syariat masa itu Ustaz tabat dengan bunuh diri. Tapi sekarang syariat kita bunuh tu ada. Tahu, saya buat andaian. Kalau kita dah jadi orang Bani Israel masa tu, kita pilih yang mana? Kalau bunuh diri dah tak buat dosa lagi dah Ustaz. Habis dah. Itu tak menjawab soalan. Betul lah. Tapi kalau kita duduk tempat tu, kita pilih yang mana ni? Bunuh diri mana apa? Habislah. Habis kehidupan kat dunia. Tak jumpa isteri, tak jumpa anak. Habis semua kan. Tapi Allah kata lebih baik. Apa dia? Yalah, betul lah. Sebab tu Allah kata lebih baik. Kenapa lebih baik? Dah mati, tapi lebih baik. Sebab taubatnya diterima dan dia akan masuk syurga. Tapi kalau dia tak bunuh diri, apa jadi? Ni maksud lebih baik ni. Kalau tak bunuh diri, apa jadi? Mungkin buat dosa lagi. Tak, bukan mungkin. Bukan mungkin. Sekarang, syarat taubat mesti bunuh diri. Bila tak bunuh diri, tak bertobat. Bila tak bertobat, dia dalam syirik. Bila syirik, kalau mati, terus masuk neraka. Jadi kalau tak bertobat, iaitu tak bunuh diri, dia mati, terus masuk neraka dan kekal. Tapi kalau bunuh diri, sakit sekejap je. Lepas tu masuk syurga. Mana lebih baik? Oh, beza. Beza tak? Tapi nak yakin tu. Nak yakin. Dan Quran mendidik. Nabi berjaya mendidik para sahabat dengan Al-Quran. Apa dia didikan tu? Iaitu, lebih baik mati, taubat diterima daripada hidup dalam dosa. Contoh berlaku pada wanita yang berzina di zaman Nabi kan. Nama apa? Dia panggil wanita Al-Ghamidiyah. Ini disebut dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi perempuan ni berzina. Dosa besar kan? Lepas berzina mengandung, dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku telah berzina. Dirikan hudud ke atasku. Nabi kata, kamu ni waras ke tak? Waras. Kamu ada gila ke tak? Tak, aku tak gila. Kenapa Nabi tanya? Sebab orang nak serah diri untuk direjam sampai mati, bukan senang kan? Takut ada masalah kat sini kan? Okey. Nabi kata kalau dah itu, Nabi kata balik dan Nabi pesan pada penjaga dia, ahsin ilaiha, jaga dia baik-baik. Sebab dia tengah mengandung. Jadi lepas kamu bersalin, datang. Mana berapa bulan? 9 bulan. Dia nak lari boleh. Tapi lepas bersalin, dia datang. Bawa baby. Lepas tu Nabi kata, anak kamu perlukan susu. Balik menyusu lagi. Berapa lama? 2 tahun. Dia nak lari. Dalam Islam, kalau dia lari ataupun dia tak datang, Nabi tak akan cari. Tapi lepas 2 tahun menyusu, dia bawa baby siap dengan roti. Sebagai apa? Bukti baby ni dah habis menyusu, dah makan roti. 2 tahun. Dia sanggup tunggu untuk dihukum. Hukum apa ni? Rejam sampai mati. Sebab dia dah berkahwin. Kemudian dia datang, bawa roti dan begitu Rasulullah, ni, anak aku dah habis menyusu dan dah makan roti.
Nabi pun rejam dia. Apa pengajarannya? Dia kalau kes macam ini dalam Islam, dia hakim boleh bagi pilihan. Dia nak bertaubat, balik rumah bertaubat nasuha. Tak payah dilaksanakan hukum hudud. Dia ada pilihan. Dan memang Nabi bagi pilihan pada dia. Tapi dia tetap pilih untuk direjam sampai mati. Kenapa? Ha? Apa dia? Sebab pertama dia tahu bila dilaksanakan hukum rejam, bunyi macam kejam kan? Rejam sampai mati, bukan rejam sampai lembek ni. Rejam sampai mati. Selagi tak mati kena rejam. Dia tahu dengan hukum tu taubat dia pasti diterima oleh Allah, dan kalau dia mati dia dijamin terus ke syurga. Dia tak mungkin buat dosa sebab dah mati kan. Tapi kalau dia bertaubat nasuha tanpa dilaksanakan hukum hudud, mungkin taubat diterima, mungkin tak diterima. Dan kalau diterima, mungkin lepas tu dia akan buat dosa lagi. Jalan tak selamat, walaupun badan dia selamat, walaupun nyawa dia selamat. Maka dia pilih jalan selamat walaupun mati. Oh, kesan didikan Rasulullah apa dia? Takut hidup dalam dosa, maka lebih baik mati dan diampunkan dosa. Susah kan? Susah. Dia ada seorang lagi sahabat, nama dia Ma'iz bin Malik. Dua orang ni sahabat yang berzina dan datang mengaku pada Nabi supaya dilaksanakan hukum rajam sampai mati. Dua-dua dah rajam. Kita kata kejamnya, ya Allah. Kalau dia tak bertaubat, dia selamat fizikal. Tapi mungkin dia masuk neraka. Lagi dahsyat azabnya. Sama kisah ni pengikut Nabi. Sebab itulah Quran mendidik kita, kalau kita baca dan kita tadabbur, kita akan lebih utamakan apa? Bukan kesihatan, bukan kekayaan. Tapi kita akan lebih utamakan duduk tanpa dosa, walaupun susah. Daripada duduk sihat, duduk kaya tapi dalam dosa, kan? Sihat walafiat tapi buka aurat setiap hari, ya Allah. Orang beriman tak sanggup duduk dalam macam tu. Lebih baik dia terbaring sakit dan aurat terjaga. Macam wanita hitam kan, yang kena penyakit sawan kan. Bila Nabi kata kalau kamu sabar dengan penyakit, dijamin syurga. Okey, aku sabar. Buat apa? Tak ada masalah sakit. Kalau lepas ni mati masuk syurga. Daripada aku sihat tapi tak ada jaminan. Mungkin aku bukan buat dosa dan penyebab masuk neraka. Boleh? Sama juga kisah Nabi Yusuf AS. Yusuf bila digodok oleh isteri pembesar kan, dan juga wanita-wanita tu, wanita-wanita menteri, kalau duduk luar penjara, dia ada kemungkinan dia buat maksiat. Sebab wanita ramai ni duduk goda dia kan, bukan mula-mula seorang, lepas tu isteri-isteri, persatuan isteri-isteri menteri. Nak goda kan, oh takut dia tak tahan. Maka dia kata apa? Dia kata apa? Qala Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya. Surah Yusuf. Orang bila sebut Yusuf ni dia ingat apa? Handsome je. Yang Yusuf dalam penjara dia tak ambil pengajaran. Ahabbu ilayya. Surah Yusuf ayat berapa? 35 ke? Ilayya mimma yad'unani 33 ilaihi. Tengok Quran mengajar kita apa? Qala Rabbi. Yusuf berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, as-sijnu, penjara, ahabbu ilayya, lebih aku suka, lebih aku cinta. Penjara ni apa kelebihan dia? Ada kelebihan tak? Tak ada. Sempit, bilik tak ada kan? Terkongkong, makan free. Entah nak tak 10 tahun penjara makan free nak? Tak nak pula.
Penjara lebih aku cinta daripada apa yang mereka ajak aku, iaitu untuk buat maksiat. Boleh? Jadi Yusuf bukan nak selesa, tapi nak apa? Selamat dari dosa. Tempat sempit tak apa, terkongkong tak apa, tak boleh nak berjalan tak apa, PKP tak apa, yang penting jangan buat dosa. Kita sekarang bila PKP mengeluh, sebab buat dosa ke sebab tak cukup rezeki? Kan? Pelik cara kita berfikir. Kadang-kadang lepas PKP itu lagi banyak dosa. Bahaya tak? Bila PKP kurang sikit dosa. Kenapa? Tak boleh berjalan banyak. Rentas daerah tak boleh, rentas negeri tak boleh. Nak ziarah orang tak boleh, nak buat kenduri tak boleh. Kurang tak dosa? Kurang kan? Kenduri kahwin tak boleh, nak bersanding tak boleh. Kurang tak dosa? Kurang tak? Jimat tak kos? Bersyukur tak? Nak sambut tak PKP? Okey. Fataba. Lalu apa mana taba? Kalau taba alaikum Allah menerima taubat. Ke atas kamu. Bersyukur. Nikmat paling besar Allah kepada umat Nabi Muhammad apa dia? Antara nikmat terbesar dibanding dengan nikmat kepada umat Nabi Musa. Apa dia? Umat Nabi Musa bila nak bertaubat kena? No. Umat Nabi Muhammad bila nak bertaubat hanya istighfar kan? Mudah kan? Kalaulah umat Nabi Muhammad bila buat dosa nak bertaubat kena bunuh, agak-agak apa jadi? Tinggal berapa orang? Mengumpat aja bunuh. Rasuah aja bunuh kan? Tak hilang tak rasuah. Bersyukur pada Allah sebab kita sebagai umat Nabi Muhammad paling mudah bertaubat di mana-mana, bila-bila masa. Astagfirullah. Kemudian innahu, sesungguhnya dia At-Tawwab, Maha penerima taubat, Ar-Rahim, Maha penyayang. Kita dah jumpa kan At-Tawwab. Tawab ni dia panggil apa bahasa Arab? Sirah mubalaghah. Menunjukkan apa? Sirah mubalaghah. Fa'alun allamul ghuyub. Sirah al-mubalaghah. Kalau pattern dia fa'alun, tawwabun, allamun, manna'un kan? Dia panggil sirah mubalaghah, iaitu menunjukkan banyak. Iaitu Allah, sifat dia ialah banyak mengampunkan dosa orang ramai. Berapa ramai yang buat dosa ni? Berapa bilion? Allah boleh ampunkan semua. Satu. Yang kedua, setiap orang berapa ribu dosa pun Allah ampunkan. Bila ni? Bila-bila masa? Ke pertengahan Ramadan je. Awsatuha maghfirah kan? Tak bila-bila masa. Okey. Kemudian Allah sebut nikmat seterusnya. Wa iz qultum, dan ingatlah ketika mana qultum, kamu berkata, ya Musa. Ini kaum Musa pula berkata pada Musa, wahai Musa, lan nu'mina. Dia Nabi Musa pilih 70 orang. 70 orang katanya yang dah bertaubat ni. 70 orang Nabi Musa pilih untuk ikut bersamanya pergi ke Tur Sina. Kan?
Kemudian masa tu Musa cakap dengan Allah. Dan Musa terima kitab. Jadi yang 70 orang ni bukan semualah. Sebahagian dia kata apa? Wahai Musa, kamu dah bercakap dengan Allah, kamu dakwalah. Dan kamu dakwa terima kitab. Kami tak percaya. Kami tak akan beriman dengan kamu kecuali dengan syarat. Apa syaratnya? Iaitu lan nu'mina. Kami tidak akan sekali-kali beriman laka kepada engkau. Tengok degilnya Bani Israel. Nikmat Allah bertimpa-timpa dan kufurnya pun bertimpa-timpa. Hatta sehingga nara, kami melihat Allah jahratan, secara jelas, secara nyata, iaitu kami nampak dengan mata. Boleh tak minta melihat Allah? Boleh ke tak? Boleh. Tapi tengok lepas mereka minta, apa Allah buat pada mereka? Wa akhazatkumus sa'iqah, lalu petir, sa'iqah petir menimpa mereka. Dan bila kena petir mati. Sekarang pun adakah yang kena panah petir dan mati terus kan? Saya ada baca berita di mana seorang pemain bola sepak, umur berapa? 30 lebih, kena petir mati terus. Jadi yang dosa mereka apa dia? Iaitu mereka minta benda yang tak sepatutnya. Tanggungjawab manusia bukan nak tengok Allah. Tanggungjawab manusia ialah dengar perintah Allah, bukan nak tengok Tuhan. Okey. Jadi bila minta nak tengok Allah, dia minta satu benda yang sangat tidak patut, maka Allah hukum petir menimpa mereka. Wa antum tanzurun, dalam keadaan kamu tanzurun memerhatinya. Siapa yang perhati siapa ni? Tak, Allah kata kamu tu ramai. Ada pendapat mengatakan yang tak terlibat ni, yang kena petir ni, yang minta nak tengok Allah, bukan semua yang minta. Jadi dia tak minta, tak kena panah kan? Mereka tengok bagaimana kawan mereka dipanah petir. Ada pendapat mengatakan yang sama-sama kena panah, sempat masing-masing melihat diri masing-masing dipanah petir dan mati. Okey. Pernah dengar tak? Nabi Musa pun pernah minta pada Allah untuk melihat Allah. Pernah kan? Tapi Nabi Musa kena panah petir tak? Tak. Dia apa niatnya? Oh, ikhlas ni tak ikhlas. Mana tahu? Apa yang membezakan? Kaum Musa minta, Musa pun minta, tapi kaum dia kena panah petir, Musa tak. Bahkan bila Musa minta, Allah kata apa? Lan tarani, kamu tak mungkin dapat melihat aku. Tetapi kalau nak tengok juga, tengok apa? Gunung. Tengok gunung. Kalau gunung tu kekal tempat dia, tak berlaku apa-apa, kamu dapat lihat aku. Okey? Bila Musa lihat gunung, apa berlaku dengan gunung? Pecah. Bila gunung pecah, kan Allah kata, nak tengok aku, tengok gunung. Kalau gunung tak berlaku apa-apa, kamu nampak. Tapi bila Musa tengok gunung tu pecah, maka Musa pun pingsan. Kan? Jadi apa yang membezakan antara Musa minta tengok Allah dengan kaum dia minta tengok Allah? Satu dosa besar, satu tak berdosa. Dia kaum dia minta ni sebab apa? Sebab bukan
Adakah sebab nak menambahkan keyakinan ataupun sebenarnya tak percaya pada Allah? Ni, kami tak akan beriman. Dia minta dalam keadaan dia tak percaya pada Allah. Itu hukumannya. Musa pula minta dalam keadaan percaya yakin, cuma nak tambahkan keyakinan. Itu tak salah. Nabi Ibrahim pernah tak minta nak tengok Allah? Bukan nak tengok Allah, nak tengok bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Ada kan? Ada. Ada. Surah apa tu? Yang Nabi Musa minta tengok Allah ni surah Al-A'raf ayat 143. Surah Al-A'raf ayat 143. Yang Nabi Ibrahim minta bukan nak tengok Allah, ha? Dia kata, hari ini kaifa tuhyil mauta. Wahai Tuhan, tunjuk padaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah pun tanya, qala awalam tu'min, kamu tak percaya pada aku ke? Ibrahim jawab apa? Bala, bahkan aku percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, supaya iman aku semakin. Pengajarannya apa? Permintaan Musa nak tengok Allah dengan permintaan Nabi Ibrahim nak tengok bagaimana Allah hidup yang mati. Apa pengajarannya untuk kita? Tak, Nabi Musa dengan Ibrahim tak melampau. Sebab tu Allah jawab permintaan mereka. Pengajarannya, kalau macam Nabi Ibrahim, macam Nabi Musa pun sentiasa berusaha untuk mantapkan iman. Walaupun mereka dah Nabi. Maka orang macam kita, Nabi pun tak, ulama pun tak. Lagi, kena buat sesuatu setiap masa untuk supaya iman kita semakin meningkat dan semakin mantap. Sebab kalau kita tak usah mantapkan iman, automatik dia akan mundur. Dia dua je Allah sebut dalam surah apa ni? Iman ni dua je keadaan. Satu semakin meningkat, yang kedua semakin mundur. Surah apa, Imam? Surah Muddathir. Liman sya'a minkum an yataqaddam aw yata'akhkhar. Surah Muddathir ayat 37. Tengok Allah kata apa? Lepas sebelum tu apa? Naziran lil bashar. Mana apa ni? Dia cerita pasal apa? Quran. Peringatan, iaitu Quran adalah nazir, pemberi peringatan untuk bashar, manusia. Jadi Quran peringatan kepada manusia. Untuk siapa? Manusia yang macam mana ni? Allah kata liman sya'a, siapa yang nak daripada kalangan kamu, yataqaddam. Apa makna yataqaddam? Maju ke depan. Maju ke depan. Au yata'akhkhar, ataupun mundur ke belakang. Jadi makna apa tu? Allah nak beritahu manusia ni sama ada dia semakin maju ataupun semakin mundur. Tak ada kat tengah-tengah. Boleh? Contohlah, kita kata, saya ni dalam masa 10 tahun, Alhamdulillah, iman saya maintain. Betul ke salah? Salah. Dia sebenarnya tertipu. Tak ada iman yang maintain. Saya 10 tahun 5 waktu je, saya tak tambah. Tak tambah, tak kurang. Jadi okeylah. Tak. Bila kamu tak tambah, sebenarnya kamu ya ta'akhir. Okey. Okey, cukup lah. Ustaz, nakal di situ apa Ustaz? Ustaz. Kata kaum dia kepada Musa, wahai Musa, kami tak akan beriman dengan engkau kepada Musa.
selagi mana kami tak nampak Allah secara nyata. Kenapa dia nak tengok Tuhan secara nyata? Sebab Musa mendakwa, Musa jumpa Allah, kemudian bercakap dengan Allah kan. Jadi kenapa kamu je? Kami pun apa kurangnya? Kami nak juga kan? Tunjukkan Tuhan. Sebenarnya tak percaya. Mungkin timbul soalan, kenapa Allah tak bagi dia nampak? Kan bagi nampak senang je, berimanlah. Kenapa Allah tak bagi dia nampak? Satu Allah nak uji, iaitu Allah bagi dia tak nampak, iaitu kita beriman tak dengan yang ghaib. Beriman tak dengan Allah yang ghaib. Ustaz, macam mana saya nak beriman dengan benda tak nampak? Betul. Allah bagi dia tak nampak. Tapi banyak tak bukti ada Tuhan yang tak nampak tu. Itu makna Allah tak zalim. Ada beribu, berjuta dalil. Langit, bumi, semua ciptaan Allah menunjukkan ada pencipta. Boleh? Okey, ada soalan daripada Zoom? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Istiwa yang berlaku yang petir apa semua ni, adakah ia berlaku selepas Allah perintahkan mereka menyembelih anak lembu ataupun sebelum atau macam mana kronologi dia? Tak, yang petir ni berlaku setelah mereka sembah anak lembu. Jadi setelah mereka okey, saya tak cerita lengkap tadi. Bila Musa perintah pada mereka supaya bertobat pada Allah dengan cara bunuh kan. Jadi masing-masing bunuh, maka Musa tengok, habislah lepas ni. Musa pun berdoa kepada Allah, ya Allah cukuplah. Maka Allah makbulkan, ada yang belum sempat bunuh diri. Tapi taubat mereka diterima oleh Allah. Mungkin wallahu alam daripada 70 orang yang Nabi Musa pilih ni ialah yang tak sempat nak bunuh diri. Sebab Allah dah makbulkan doa Nabi Musa AS. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada soalan lain? Ustaz, yang tadi Ustaz cakap Nabi Ibrahim nak melihat Allah menghidupkan tu macam mana? Melihat Allah menghidupkan manusia. Kisah dia macam mana? Kisah dia tengok dalam Quran surah Baqarah. Cuba tengok. Soalan dia tak dengar Ustaz. Okey, soalan dia, bagaimana kisah Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk Allah tunjukkan kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang mati, makhluk yang mati. Ayat 260. Buka surah Baqarah 260. Cuba tengok. Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ketika mana Ibrahim berkata, wahai Tuhan, tunjuklah, arini, tunjukkan aku kaifa tuhyil mauta. Bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Allah kata, Allah tanya dia balik. Qala awalam tu'min, kamu tak yakin ke dengan kekuasaan aku boleh menghidupkan yang mati? Ibrahim jawab, bala, bahkan aku percaya, walakin liyatma'inna qalbi. Itu pengajaran. Aku nak mantapkan lagi iman. Okey, macam mana boleh mantapkan iman? Macam mana? Ibrahim dia yakin Allah boleh menghidupkan yang mati dengan apa? Dengan dengar. Kan? Kita antara dengar dengan tengok, mana lebih yakin? Saya kata berlaku aksident semalam kan? Percaya, tapi bila tengok lagi, macam ni rupanya. Sebab itulah kita biasa dapat maklumat tentang asnaf kan? Kita dengar berita. Kita tak puas hati. Sebab apa? Pengalaman kita bila pergi lain cerita. Lain cerita.
Saya tak tahu, mungkin ada yang dengar ni. Ada seorang asnaf, dia miskin, ta'if sangat. Dia ikut kelas tadabbur ni secara online. Dia hantar mesej kat saya, dia kata, yelah, rumah dia tunjuk gambar lah bumbung zin berlubang apa semua kan. Saya tanya berapa kos dia, dia kata lebih kurang 700. Saya suruh Ustaz Hafiz kat Bota pergi tengok. Dia pergi tengok petang tadi. Ya Allah, dia kata bukan zin je, memang ta'if sangat. Dinding, bumbung, bahkan tikus duduk dalam rumah. Tikus duduk dalam rumah dan tak lari. Cuba bayangkan. Sebab berlubang bumbung, berlubang dinding, memang tak boleh nak tutup, tak boleh nak alang. Tengok, dengar. Sebab itulah, kalau betul kita rahmat pada orang miskin, pergi tengok, lain. Bila kita tengok, ya Allah, kita rasa zalim pula. Kita duduk senang, kan? Rumah pun besar, makan selesa. Tiba-tiba kawan kita begitu ramai duduk, rumah bocor, tikus masuk. Jadi insya-Allah kita akan pergi hari Sabtu ni. Nak tengok untuk apa yang boleh kita bantu. Okey? Jadi Allah kata apa pada Ibrahim? Fakhus. Allah kata kalau kamu nak tengok bagaimana aku hidup kaya mati, macam mana? Ambil 4 ekor burung, kemudian fasurhunna ilaik, potong-potong dia, potong, kemudian semaja'al ala kulli jabal, yang potong-potong tu letak di atas setiap bukit satu bahagian, satu juzuk. Okey, ada kata 4 bukit. Lepas tu apa dah? Mana burung tu dah matikan, bahkan dipotong-potong. Cuma Allah kata letak kat bukit. Lepas tu Allah kata apa? Semad'uhunna. Kemudian panggil burung tu. Maka Allah kata ya'ti naka sa'ya. Burung tu datang terbang kepada kamu. Mana Ibrahim nampak tak bagaimana Allah hidupkan makhluk yang mati depan mata dia. Itu lagi meyakinkan. Jadi sebab itulah pengajaran orang beriman apa dah? Kena buat sesuatu supaya iman kita semakin yakin. Caranya apa? Jangan pergi cari burung pula potong-potong letak atas gunung. Tadabbur Al-Quran. Tadabbur ayat demi ayat, iman kita akan semakin mantap. Okey. Nampak tak bagaimana Allah hidupkan makhluk yang... Okey, Assalamualaikum. Adakah membaca Quran satu juzuk di luar solat di 1/3 malam terakhir selepas tahajud 4 rakaat boleh dianggap sebagai ibadah malam? Ya, bila sebut qiyamul lail, semua ibadat yang dilakukan di waktu malam, sama ada baca Quran ataupun solat ataupun zikir ataupun doa. Itu makna qiyamul lail. Tapi kalau sebut salatul lail, solat malam, dia lebih khusus kepada solat. Ada soalan lagi? Zoom? Assalamualaikum Ustaz. Wassalamualaikum. Untuk dosa-dosa yang lain, contoh macam menipu ke, berzina ke, dia punya cara taubat sama juga ke dengan cara bunuh diri sendiri untuk umat Nabi Musa? Ya, disebut syariat Nabi Musa, apa saja dosa, caranya ialah bunuh diri. Bukan khusus kepada semua berhala sahaja. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Wallahu. Okey, saya nak bagi tahu pada semua, mulai besok kelas siang hari kita cuti. Jadi kelas siang hari besok tidak ada sampailah saya sihat ataupun sampailah lepas raya. Sebab apa kita cuti?
Pertama, saya kurang sihat. Kalau batuk siang hari tak boleh minum. Kalau batuk malam boleh minum. Satu. Yang kedua, saya nak bagi peluang lah. Sebab dia sahabat-sahabat salafus salih, bila masuk bulan Ramadan, kelas agama pun dia tutup, perniagaan pun dia tutup, dia fokus apa? Baca dan tadabbur Al-Quran. Berjam-jam dengan Quran. Jadi saya nak bagi peluang pertama untuk diri saya sendirilah. Saya nak gandakan baca dan tadabbur Al-Quran. Sebab kalau saya tak pulun bulan Ramadan, mungkin bulan lain tak boleh macam bulan Ramadan. Dan juga saya nak supaya pelajar juga ambil peluang. Bacalah Quran. Duduk seorang-seorang ke sambil tunggu orang, bacalah. Sebab Quran ni adalah syifa. Quran adalah rahmat. Quran adalah hudan linnas. Apatah lagi kalau kita baca dan kita tadabbur, lagi dia memantapkan iman kita. Kalau kita tak buat bulan Ramadan, baca sungguh-sungguh, baca banyak-banyak dan tadabbur, bulan apa lagi kita boleh buatkan? Saya dah sebutkan macam Uthman bin Affan, dia khatam satu hari sekali, kan? Qatadah dia khatam 3 hari sebelum Ramadan, seminggu sekali. Bila masuk bulan Ramadan, 3 hari sekali. Dan bila 10 akhir Ramadan, sekali 1 hari. Imam Syafi'i pula 2 kali sehari. Mana mereka pulung betul-betul bulan Ramadan. Jadi semoga kelas siang hari cuti ni jangan berhenti, jangan buang masa, jangan buat hal duniawi, cukuplah. Hal dunia kita uruskan rumah, kan banyak kita habis masa untuk urusan dunia 11 bulan. Sampai kita tak sempat nak khatam Quran di bulan lain. Sampai tak sempat kita tadabbur Al-Quran di bulan yang lain. Maka gunalah peluang Allah bagi nikmat sempat bersama bulan Ramadan untuk dekatkan diri kepada Allah dengan Al-Quran. InsyaAllah. Jadi kita akan fokus pada kelas malam saja, setiap malam insyaAllah. Okey, ada soalan lain? Ustaz batuk ke Ustaz? Lama Ustaz batuk ni Ustaz? Saya biasa batuk lama. Dan dah banyak madu saya dapat hasil daripada batuk saya. Ada madu tualang, ada madu yang terbaru, Manuka. Manuka. Ada 2-3 madu lah, yang ori, yang tak ori semua ada. Nur Hafizah Mahmud. Assalamualaikum Ustaz. Lama tak jumpa. Bekas student dalam Puri. Kenal, ingat lagi nama ni. Betul ke Ustaz? Kalau solat tarawih dan witir bersama imam, pahalanya solat sepanjang malam. Ya, betul. Ada dalil. Hadis sahih. Kita dah sebutkan. Nabi kata siapa yang solat bersama imam di bulan Ramadan, solat malam lah. Dan dia tidak akan beredah sehinggalah imam habis selesai solat. Maka Nabi kata, baginya pahala seolah mendirikan sepanjang malam. Kalau malam tu 8 jam, dia dapat pahala solat 8 jam walaupun dia tidur. Hanya perlu apa? Hanya perlu sabar. Kadang-kadang orang solat bersama imam je. Bila 8 dia berhenti, dia cabut. 3 rakaat lagi, sabar. Habiskan. Witir jangan buat alasan. Saya nak buat witir sendiri sebab saya nak solat tahajud. Jangan buat alasan. Sebab bila kita buat witir bersama imam, kita masih boleh solat tahajud di waktu malam. Cuma jangan ulang witir. Witir hanya sekali saja setiap malam. Ada lagi soalan daripada Zoom? Ya, syariat satu lagi boleh? Nanti syariat bunuh, taubat dengan cara bunuh hanya syariat Nabi Musa sahaja. Jangan praktis di zaman kita ni. Tengok anak dia tak solat, dia bunuh. Sebab apa? Baru belajar semalam dengan ustaz. Ini khas untuk Nabi Musa, syariat Nabi Musa sahaja. Syariat yang bunuh itu lama ke?
Tak, disebut dalam kitab tafsir syariat Nabi Musa. Makna sepanjang Nabi Musa lah. Bila habis Nabi Musa, habislah syariat tu. Wallahu a'lam. Ustaz, satu Ya. soalan dalam surah Al-Isra ayat 78 tentang Quran di waktu fajar. Itu apa maksudnya tu Ustaz? Adakah baca Okey, Quran ayat berapa? 78, Al-Isra 78. Surah Al-Isra ayat 78. Okey. Aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil lail wa Qur'anil fajri. Okey, dengar. Allah kata apa? Surah Al-Isra 78. Allah kata dirikan salat liduluki syams. Bila duluk mana gelincir matahari. Ila ghasaqil lail sampai tengah malam. Solat apa ni? Mula gelincir matahari sampai tengah malam. Solat apa? Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. 4 kan? Lepas tu Allah kata wa Qur'an al-fajri. Quran di sini bukan maksud Quran tapi maksud solat dan solat fajar. Kenapa solat fajar disebut berasingan? Sebab pendapat yang paling kuat, dia waktu zuhur habis bila masuk waktu asar, kan? Waktu asar habis bila masuk waktu maghrib. Waktu maghrib habis bila masuk waktu isya. Tapi bila waktu isya habis, subuh tak masuk. Sebab pendapat paling kuat waktu isya berakhir tengah malam. Jadi antara waktu isya dengan subuh terpisah. Maka ayat ini Allah sebut terasing. Daripada gelincir matahari sampai tengah malam sekaligus 4 solat. Sebab waktunya bersambung-bersambung. Tapi isya dengan subuh tak bersambung. Okey? Kemudian di sini Allah kata Quran al-fajri. Quran al-fajri makna salat fajar. Tapi kenapa Allah guna perkataan Quran? Sebab ada ulama mentafsirkan. Sebab antara banyak-banyak solat yang paling Nabi baca panjang Al-Quran ialah salat subuh. Sebab tu dinamakan Quran al-fajri. Bahkan ada riwayat mengatakan Nabi baca setiap rakaat solat subuh antara 60 ayat hingga 100 ayat. Daripada mula gelap sampai habis solat tu dah cerah. Jadi sebab solat subuh Nabi baca ayat paling panjang, maka solat ini dinamakan Quran al-fajri. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Siti Rahmah. Okey. Saya dah jumpa doktor 2-3 kali dah. Ambil ubat batuk pun 2-3 kali. Cuma ubat yang dicadangkan ni cahaya kahak belum. InsyaAllah saya cuba. Apa cara intikaf pada 10 akhir Ramadan? Biasa kita setiap 10 akhir Ramadan kita intikaf di surau ataupun masjid. Caranya ialah masuk malam ke-21. Ada pendapat mengatakan masuk pagi 21 solat subuh. Bila masuk jangan keluar dah. Duduk kat situ lah. Makna kita bawa dah pakaian siap untuk 10 hari 10 malam. Bila keluar malam raya ataupun pagi raya. Ikut sunnah Nabi, bila Nabi masuk malam 21 tu, Nabi duduk dalam masjid je sampai kalau Nabi nak sikat rambut pun, walaupun rumah Nabi sebelah, Nabi tak masuk rumah. Nabi olok kepala je kepada Aisyah dan Aisyah sikat rambut daripada dalam. Badan Nabi dalam masjid, kepala menunjukkan apa? Bila intikaf tak boleh keluar. Kecuali keluar darurah, pergi tandas ataupun sebab makan, tak ada makan di masjid. Tapi kalau keluar pergi ziarah orang sakit ke ziarah orang mati, terbatal intikaf. Bila dah keluar kena mula baru. Okey, cukup lah. Kita jumpa malam besok insya-Allah pukul 10 suku insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.